salam sejahtera. Saya, Nesha Mimi binti Setapak Elaya Mustafa merupakan pelajar Universiti Sains Malaysia yang bermejakan sejarah dan bermainakan bahasa Melayu. Hari ini saya akan mengajar anda tentang topik aspek tata bahasa dalam kata penguat. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu meneruskan pembelajaran kita pada hari ini dalam aspek tata bahasa kata penguat, cikgu akan beritahu perkara yang akan dipelajari. Yang pertama, konsep kata penguat. Yang kedua, jenis kata penguat dan penggunaan kata penguat dalam ayat. Oleh itu, objektif pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid ialah murid dapat menyatakan konsep kata penguat dalam bahasa Melayu dengan tepat. Yang kedua, murid dapat menyenaraikan jenis kata penguat yang terdapat dalam bahasa Melayu dengan jelas. Yang ketiga, murid dapat mengenal pasti kata penguat yang hadir dalam jenis kata penguat bahasa Melayu. Dan yang keempat, murid dapat membina ayat berdasarkan penggunaan jenis kata penguat dalam bahasa Melayu. Okey, kita beralih kepada apa itu kata penguat. Yang pertama, kata penguat ialah perkataan yang mendahului atau mengikuti kata adjektif, iaitu perkataan yang berada di hadapan kata adjektif. Yang kedua ialah kata penguat berfungsi untuk menguatkan maksud yang terkandung dalam kata atau frasa adjektif. Di sini kita lihat bahawa kata penguat ini menguatkan maksud kata adjektif dalam ayat tersebut. Yang ketiga, kata penguat tergolong dalam golongan kata adverbal kerana menerangkan kata adjektif tersebut. Baiklah, dalam terdapat 3 jenis kata penguat. Yang pertama, kata penguat hadapan. Yang kedua, kata penguat bebas. Dan yang ketiga, kata penguat belakang. Okey, kita lihat yang pertama, kata penguat hadapan. Dalam kata penguat hadapan, yang bermaksud kata penguat yang hadir di hadapan kata adjektif atau frasa adjektif. Di sini, perkataan kata penguat itu hadir sebelum kata adjektif. Contohnya, kata penguat agak, paling, cukup, terlalu, terlampau, makin, maha, kurang dan kian. Okey, kita akan lihat contoh penggunaan kata penguat dalam ayat. Yang pertama, masakan ibunya paling sedap. Di sini, paling merupakan kata adjektif hadapan yang menguatkan maksud sedap. Sedap ialah kata adjektif. Oleh itu, masakan ibunya paling sedap. Tiada tandingan dengan masakan yang lain. Maksud paling di situ. Yang kedua, sungai itu agak dalam. Perkataan agak merupakan kata penguat hadapan. Manakala perkataan dalam merupakan kata adjektif yang dapat dikuatkan dengan perkataan agak tersebut. Yang ketiga, ayat yang ketiga ialah pokok itu terlalu tinggi. Di sini kata terlalu merupakan kata penguat hadapan. Tinggi adalah kata adjektif. Oleh itu, pokok itu terlalu tinggi. Jadi kita lihat pokok itu terlalu tinggi daripada pokok yang lain. Terlalu menguatkan maksud tinggi. Baiklah murid-murid, kita akan beralih kepada kata penguat belakang. Kata penguat belakang ialah kata penguat yang hadir di belakang kata adjektif atau frasa adjektif. Perkataan yang hadir selepas kata adjektif. Contohnya, contoh kata penguat belakang sekali, benar, betul dan nian. Kita akan lihat contoh penggunaan kata penguat dalam ayat.
Yang pertama ialah lambat benar bas itu tiba. Benar merupakan kata penguat belakang. Lambat merupakan kata adjektif. Jadi, kata penguat hadap belakang ini hadir selepas kata adjektif. Ayat yang kedua, indah niang pemandangan di pantai. Niang merupakan contoh kata penguat belakang. Indah merupakan kata adjektif terhadap pantai tersebut. Ayat yang ketiga ialah kelakuan budak-budak itu baik sekali. Sekali merupakan contoh kata penguat belakang. Baik merupakan kata adjektif. Jadi, baik disokong oleh sekali untuk menunjukkan kelakuan budak-budak itu. Baiklah murid-murid, kita akan beralih kepada jenis kata penguat yang terakhir, iaitu kata penguat bebas. Kata penguat bebas ialah kata penguat yang hadir di hadapan atau di belakang kata adjektif atau frasa adjektif. Perkataan ini boleh berada di hadapan ataupun di belakang kata adjektif, hadir sebelum dan atau selepas kata adjektif. Contoh perkataan kata penguat bebas. Yang pertama, amat. Kedua, sungguh. Yang ketiga, sangat. Kita akan lihat contoh penggunaannya dalam ayat. Yang pertama, murid itu sangat pandai. Yang kedua, murid itu pandai sangat. Di sini kita akan lihat kata penguat bebas sangat yang boleh hadir selepas kata adjektif dan sebelum kata adjektif. Ayat yang kedua, cikgu itu sungguh cantik. Cikgu itu cantik sungguh. Sungguh merupakan kata penguat bebas. Jadi, perkataan sungguh boleh berhadir sebelum atau selepas kata adjektif yang menguatkan maksud kata adjektif cantik. Okey, kita akan lihat dalam kata penguat ini, kata bantu boleh hadir bersama kata penguat belakang atau kata penguat bebas. Contoh ayatnya ialah penjelasan itu sungguh amat jelas. Ayat yang kedua, buah mangga itu belum masak benar. Dalam ayat yang pertama, sudah merupakan kata bantu. Jelas adalah kata adjektif dan amat merupakan kata penguat bebas. Ayat yang kedua belum merupakan kata bantu, manakala benar merupakan kata penguat belakang. Oleh itu, kata bantu ini boleh hadir bersama kata penguat belakang atau kata penguat bebas. Seterusnya, kita akan lihat kata penguat juga boleh hadir di hadapan kata kerja. Kerana kebanyakan kata kerja itu mempunyai imbuhan ber, men, kan dan di, i. Kata kerja ini akan berubah fungsi kepada kata adjektif selepas menerima imbuhan tersebut. Contohnya, amat membimbangkan. Bimbang merupakan kata kerja dan ia akan berubah fungsi menjadi kata adjektif selepas menerima imbuhan men, kan. Manakala amat merupakan kata penguat. Ayat yang kedua ialah paling disukai. Suka juga merupakan kata kerja. Disukai akan berubah fungsi menjadi kata adjektif. Paling merupakan kata penguat. Sungguh berjasa. Sungguh merupakan kata penguat. Berjasa merupakan kata kerja yang mengubah fungsi menjadi kata adjektif. Cikgu akan mengadakan satu aktiviti yang mana cikgu akan memberi soalan kuis yang dalam bentuk platform the Google Docs. Jadi, cikgu akan pamerkan soalan-soalan tersebut di hadapan. Soalan yang pertama, apakah jenis kata penguat bagi ayat di bawah? Dia kian cerdik. Perkataan kian merujukkan kata penguat. Jadi, apakah
Apakah jawapannya? Untuk yang pertama. Yang kedua, apakah maksud kata penguat bebas? Maksud kata penguat bebas. Yang ketiga pula, yang manakah contoh kata penguat belakang? Yang pertama, nian dan agak. Dua, terlalu dan makin. Tiga, betul dan nian. Empat, benar dan sekali. Contoh kata penguat belakang. Soalan yang keempat pula, yang manakah ayat yang mengandungi kata penguat bebas? Kata penguat bebas. Yang kelima, berapakah jenis kata penguat dalam bahasa Melayu? Jenis kata penguat. Yang keenam, bilakah kata bantu boleh hadir dalam kata penguat? Kata bantu boleh hadir dalam kata penguat. Okey, baiklah kita akan bincangkan jawapan tersebut. Okey, untuk yang pertama, soalan yang pertama, contoh jenis kata penguat. Yang pertama jawapannya B kerana kian. Kian merupakan kata penguat hadapan. Yang kedua, apakah maksud kata penguat? Jawapannya C. Yang mana kata yang hadir di hadapan atau di belakang kata kerja. Berikut adalah soalan kepada kata penguat bebas. Yang ketiga, yang manakah contoh? Jawapannya ialah 3 dan 4. Benar dalam kata penguat belakang, contohnya dapat 3 iaitu benar, betul dan nian. Okey, untuk jawapan yang keempat ialah C. Pemuda itu sungguh cantik. Perkataan sungguh itu merupakan soalan kepada kata penguat bebas. Okey. Yang lain tu merupakan jawapan kepada kata penguat belakang dan hadapan. Jadi jawapannya C. Yang kelima ialah jawapannya ada 3 jenis kata penguat dalam bahasa Melayu. Yang pertama, kata penguat hadapan, belakang dan bebas. Okey, untuk soalan yang keenam, bilakah kata bantu boleh hadir bersama kata adjektif? Iaitu jawapannya A, kata penguat belakang. Okey, baiklah. Cikgu akan buat rumusan tentang apa yang kita pelajari dalam kata penguat. Yang pertama, kata penguat ialah perkataan yang digunakan untuk menguatkan maksud kata adjektif. Yang kedua, dalam bahasa Melayu terdapat 3 jenis kata penguat iaitu kata penguat hadapan, belakang dan bebas. Dan yang ketiga, untuk mengetahui jenis kata penguat ini, kita perlu tahu akan penggunaan dan kedudukannya. Jadi setiap penggunaannya mempunyai sifat-sifat yang tersendiri dan mesti bersesuaian dengan ayat supaya ayat tersebut gramatik. Jika berlaku kesalahan dalam penggunaan kata penguat boleh menyebabkan ayat tersebut tidak gramatis. Okey, baiklah. Untuk rumusan tersebut. Okey, cikgu telah sediakan hadiah untuk pemenang kepada soalan kuis tadi yang dapat menjawab dengan tepat dan betul. Baiklah, okey, setakat ini saja pembelajaran kita pada hari ini dalam kata penguat. Oleh itu, cikgu harap semua pelajar dapat memahami dan dapat mengaplikasikan kata penguat dalam ayat supaya tidak berlaku kesalahan. Okey, sekian, terima kasih daripada cikgu.